Assalamualaikum warahmatullahi. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Herman kerana sudi meluangkan masa untuk menerima jemputan temu bual ini. Sebagai pengenalan, Cikgu Herman adalah seorang guru yang bergiat aktif di dalam dunia kesukarelawan di mana beliau menjadi orang kuat bagi pertubuhan kebajikan anak leluhur Nusantara Negeri Sabah atau singkatannya Perkalas untuk daerah Sandakan. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus kepada topik temu bual kita pada hari ini. Sebagai permulaan, mungkin cikgu boleh menerangkan serba sedikit bagaimana wujudnya Perkalas dan siapa orang-orang penting di awal kewujudan NGO ini. Okey, terima kasih Cik Rizal kerana sudi untuk membuat NGO Perkalas kan. Maksud NGO itu sendiri sudah Cik Rizal sebut tadi. Okey, tanpa saya terangkanlah atau kongsikan sedikit tentang sejarah pertubuhan Perkalas ni lah. Asal pertubuhan Perkalas ni tidaklah kita sangka ataupun kita wujudkan satu pertubuhan yang kata orang besar ataupun penuh dengan prosedur, tapi kita buat secara santai yang dianggotai lebih kurang 5-6 orang sahaja dalam beberapa tahun, dari tahun 2008 sampailah 2017 baru kita betul-betul mendaftar. Mac 2017 tu kita sudah berdaftar dengan ROS untuk kita mewujudkan satu pertubuhan yang lebih sistematik ataupun lebih teratur lah. Okey, di sini kita telah wujudkan beberapa AJK penting lah, terutamanya pengurusi, timbalan pengurusi, bendahari dan beberapa AJK lain lah. Untuk pengurusi dipengurusikan oleh Cikgu Kahar Hussein. Beliau merupakan seorang konselor di Tawau, dan timbalan pengurusi saya sendiri, Cikgu Herman, merupakan konselor di Sandakan, dan bendahari Abang Anto yang kita panggilkan Abang Anto sebab dia menjaga kewangan. Kita memerlukan orang yang betul-betul amanah sebab kita percaya duit ni boleh membuat orang tu kelabu mata lah bahasa mudahnya kan. Jadi setakat itu saja untuk sejarah pertubuhan dan organisasi pertubuhan. 5 program ataupun 5 fokus utama yang kita buat tidak kiralah di Sandakan, Tawau, Ladatu, Sempurna dan daerah-daerah lain. Yang pertama, kita akan ada agian barangan dapur kepada saudara-saudara fakir miskin di sekitar Kota Kinabalu, Sandakan, Ladatu, Punak, Sempurna, Tawau. Ini dibuat setiap bulan lah. Setiap bulan kita sudah memang ada list yang mereka yang perlu dibantu lah. Yang kedua, menghantar makanan dan minuman kepada sahabat gelandangan dan ataupun homeless lah di sekitar daerah-daerah yang kita biasa buat, Sandakan, Ladatu, Tawau, Sempurna dan daerah-daerah lain. Sebab kita dapati memang adalah dan ramai juga homeless yang kita perhatikan. Okey, yang ketiga, menghantar bantuan kilat kepada mana-mana asnaf ataupun golongan fakir yang memerlukan bantuan segeralah. Ini biasa terjadi untuk kes-kes kematian. Sebab kita maklum di Sabah ni kos pengurusan kematian dia memang menelan belanja sedikit, dan ada asnaf kita yang kurang berkemampuan, jadi kita bantu daripada A sampai Z lah. Okey, untuk yang keempat, kita menghulurkan bantuan kepada mangsa kebakaran. Sebab kita maklum di Sabah ni memang setiap tahun pasti ada kebakaran dan besar, melibatkan rumah-rumah setinggan. Jadi yang rapat, jadi kita punya matlamat, kita mau jadi orang yang pasukan awal memberi bantuan, bukan untuk yang besar, tapi setidak-tidaknya seperti bila kebakaran berlaku kita akan bantu untuk sediakan makanan ataupun minuman, pakaian untuk digunakan dalam kadar segera lah. Okey, yang terakhir aktiviti kita ialah
dipikirkan untuk pendidikan. Biasa pendidikan ni kami buat kepada golongan-golongan yang tidak mendapat taraf kewarganegaraan, tidak mendapat pendidikan secara formal. Jadi kita buat satu macam sekolah yang simple sahaja untuk kita bantu. Kita bantu mengajar ni bukan kita mau jadikan mereka seorang yang doktor, cikgu ataupun sebagainya, tapi matlamat utama kita supaya mereka boleh bersosial dan menjaga adab tata susila apabila bersama dengan masyarakat. Itulah 5 utama kita punya program dalam NGO Pekalas. 4 cabaran utama yang biasa kami hadapi. Sebab kami adalah pemikir untuk pertubuhan ni. Jadi kami juga bekerja sebagai seorang guru. Jadi kekangan masa ataupun cabaran masa itu memang menjadi satu cabaran untuk kami lah. Lebih-lebih kami ada keluarga sendiri. Jadi terpaksa membagikan masa secara yang paling maksimal lah. Maksudnya kita kena bijak mengatur program di luar sekolah, dalam sekolah dan di dalam rumah sendiri. Berbeza dengan negeri ataupun tempat lain, NGO lain, di Sabah ni dia satu isu yang paling besar untuk kami sebab kami melibatkan banyak daerah. Jadi satu kawasan besar ni juga menjadi cabaran lah. Juga menjadi cabaran kalau ada daerah yang memang solid, maksudnya memang kita ramai anggota, ada daerah yang memang kurang. Jadi sekiranya terdapat ada kes-kes yang memerlukan tenaga, kita tidak dapat untuk atasinya lah, dengan kita tidak dapat membantu sepenuhnya. Itu pertama. Dan kedua tentang cabaran. Untuk yang ketiga pula, kita banyak berdepan dengan cakap orang. Maksudnya kita seolah-olah kita buat ni orang akan kata kita menunjuk, dan kita bersedekah tidak ikhlas. Tapi apa yang kita cuba sampaikan sebenarnya, bila kita kongsikan di dalam media sosial, kita sebenarnya mengajak, bukan saja mengajak, tapi dalam bahasa yang lebih halus kita sebenarnya mendidik masyarakat untuk lebih cakna dengan kita punya masyarakat sekeliling. Sebab keadaan sekarang sangat-sangat berbeza. Lebih-lebih time pandemik ni, kita faham ramai sangat yang memerlukan bantuan. Jadi kalau kita terpengaruh dengan cakap-cakap orang ataupun tumahan orang, sudah pastilah kita tidak akan membuat perkara ni lah. Tidak akan berterusan sebab benda ni seperti yang saya cakap tadi sudah terlalu lama, daripada 2008 sampailah sekarang 2021, lebih kurang 13 tahun sudah kita buat. Jadi memang kena hadapi untuk cabaran-cabaran. Saya percaya NGO lain pun benda yang sama juga. Yang terakhir, cabaran yang paling besar saya rasakan, cabaran daripada diri sendiri lah kan. Sebab motivasi kita ataupun kita punya kekuatan pandai turun naik, kadang-kadang kita sudah terlalu penat, namun terpaksa juga teruskan dengan macam-macam komitmen lagi kan. Kita akan berlawan dengan diri sendiri, perlukah teruskan? Sebab kita tiada dapat apa-apa juga sebenarnya, tapi kita kena lawan juga lah. Maksudnya bila cabaran yang datang dari diri sendiri itu yang sentiasa. Tapi Alhamdulillah setakat ni kita masih istiqomah, masih meneruskan apa yang telah kita buat lebih kurang 12 tahun lah. Motivasi kami ataupun saya sendiri untuk sentiasa berterusan untuk menjalankan benda ni ataupun NGO yang kami telah tubuhkan ni. Satu faktor utamanya, apabila kita melihat sendiri, saya sendirilah ataupun sahabat-sahabat saya sendiri, majoriti sebenarnya kami bukan golongan yang senang, tapi kami juga pernah dibantu. Jadi itu saya rasakan setidak-tidaknya kita boleh memberi juga apabila kita sudah dibantu sebelum ni. Tidak-tidaknya benda ni berterusan. Sebab apabila pengalaman melihat gelandangan, saya buat di Sandakan yang gelandangan, lebih kurang 15 orang lah yang macam kira pemenang.
kita dapati kehidupan mereka memang sedih. Diorang bila kita bertemu bual ataupun kita bercerita dengan diorang pun mereka pun bukan mau jadi seperti ini, tapi terpaksa. Okey, jadi bila kita faham begitu kan, maksudnya kita rasa kita ni sangat-sangat beruntung. Makan ada, tempat tinggal ada, kerja ada kan. Jadi di situ timbul kesedaran untuk terus berkongsi agar dapat memberi sedikit sebanyak bantuan kepada mereka lah. Sebab rupa-rupanya mereka ni memang betul ada yang tidak makan sampai 1 hari kalau sekiranya tidak dibantu oleh orang lain lah. Jadi kita pun cuba bantu, insyaAllah ada sedikit lah mengurangkan rasa lapar mereka dalam tempoh yang tertentu lah. Sebab itulah motivasi saya sentiasa bila melihat mereka baring dalam keadaan uzur pun terpaksa tinggal dalam keadaan yang kurang baik. Dana sebenarnya ni dimulakan dengan kami sendirilah, terutamanya kami yang bekerja sebagai cikgu, menyalurkan sumbangan sebanyak yang rasa kita mampu lah kan. Sebab kami percaya semakin memberi semakin menerima, dan kami juga percaya dalam rezeki yang kami dapat dari gaji yang kami dapat itu ada hak orang lain. Okey, untuk awal-awal tu memang kami gunakan duit kami sendiri. Tapi memandangkan asnaf, makin miskin, gelandangan semakin banyak, jadi kami kongsikan aktiviti yang kami buat untuk orang ramai tengok, dan secara tidak langsung mengajak mereka bersama-sama. Okay, jadi alhamdulillah daripada situ ramai yang berkongsi, ramai yang memberi bantuan. Ada memberi bantuan dari sudut kewangan, tenaga dan lain-lain lagi lah. Berbentuk barangan pun ada juga. Jadi ini membantu kita untuk meneruskan membantu asnaf. Okay, selain itu kita juga membuat sedikit perniagaan untuk melatih kita punya sukarelawan. Itu objektif utama dia, untuk berniaga. Jadi daripada situ mereka secara tidak langsung ada pendapatan lain. Okey. Dan seterusnya semacam kami untuk dana, kami sebagai cikgu ni, bila kami buat benda ini, ada cikgu-cikgu lain yang sedar, mereka juga berkongsi. Mereka ramai yang ingin menjadi baik tapi mungkin kekangan masa, tenaga. Jadi diorang menyalurkan duit terus kepada kami lah untuk kita salurkan kepada asnaf-asnaf ataupun gelandangan yang memerlukan. Itulah sumber dana bagi NGO yang kami tujukan. Berdasarkan temu bual ini, dapat saya simpulkan bahawa bukan mudah untuk menjalankan aktiviti sukarelawan. Bukan sahaja terhad kepada masalah dana, pengurusan dalam pengoperasian NGO yang cekap serta semangat yang kental juga diperlukan untuk memastikan NGO terus istiqomah dalam memberikan khidmat masyarakat. Sampai di sini saja sesi temu bual kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.